Hai murid-murid, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita di dalam subjek Pendidikan Jasmani tahun 5, masih di dalam unit 7 pelajari asas ekuatik, tajuk Tenggelam Timbul. Murid-murid yang belum subscribe, sila klik subscribe dan tekan loceng. Standar pembelajaran kita pada kali ini adalah 1.12.2, melakukan bobbing di air dalam, deep water bobbing, sambil bergerak ke hadapan. 2.12.2 mengenal pasti pergerakan tapak tangan semasa melakukan bobbing di air dalam. Dan 5.13 mematuhi peraturan keselamatan di tempat melakukan aktiviti. Seperti biasa, buku rujukan utama kita pada kali ini adalah buku teks Pendidikan Jasmani dan Kesehatan tahun 5 dalam muka surat 49. Tajuk pembelajaran kita pada kali ini adalah tenggelam timbul ataupun bobbing. Adakah murid-murid tahu apakah itu bobbing? Jom kita belajar bersama-sama. Bobbing merupakan perlakuan tenggelam timbul yang dilakukan untuk membolehkan nafas diambil ketika kepala berada di atas permukaan air dan nafas akan dihembus melalui hidung ataupun mulut ketika kepala berada di dalam air. Dalam erti kata yang mudah dan senang dipahami, bobbing ini merupakan teknik pernapasan ketika berada di dalam air. Aktiviti bobbing di air ini dapat meningkatkan keyakinan diri dan kemahiran aturan pernapasan di dalam air dengan baiknya. Murid-murid, jom kita belajar teknik bobbing ataupun pernapasan di dalam air. Langkah pertama, kamu perlu berdiri sedikit jauh dari tebing kolam, kemudian dalam keadaan kepala di luar air, tarik nafas secukupnya, gerakan tapak tangan ke bawah yaitu kuak ke bawah, kemudian langkah ketiga, masukkan seluruh badan dan kepala kamu ke dalam air sambil menghembuskan napas melalui hidung. Langkah keempat, lonjakkan badan ke hadapan sedikit sambil mengeluarkan kepala dari air untuk menarik nafas. Dan langkah terakhir, ulang lakukan 2, 3, dan 4 sehingga sampai ke tebing kolam. Murid-murid boleh merujuk seperti di dalam video ini. Jadi murid-murid, adakah murid-murid faham bagaimanakah melakukan teknik bobbing ini? Rasanya seperti mudah sahaja, bukan? Harap-harapnya begitulah ya. Murid-murid, aspek keselamatan yang perlu dititik beratkan semasa melakukan aktiviti air adalah perlu pastikan tempat ataupun kawasan aktiviti selamat digunakan. Yang kedua, bersihkan diri dulu sebelum masuk ke dalam kolam air sekiranya melakukan latihan. Dan yang paling penting, apabila melakukan aktiviti ini perlulah dalam pengawasan guru yang bertauliah ataupun mempunyai sijil khas. Dan sekiranya berada di rumah, perlu pantauan ataupun pengawasan daripada orang yang dewasa. Karena kita tidak mahu ada perkara yang tidak diingini berlaku.